Salam sejahtera diucapkan kepada MT Exco BSMM dan ahli BSMM USM yang lain. Nama saya Riana Rikalim. Saya merupakan ahli BSMM level 200 dari BAD 6. Untuk video khidmat masyarakat BSMM, kami akan membentangkan tentang topik COVID-19. Kami mempunyai 6 ahli dan ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Riana Rikalim, Munirah binti Mahat, Nur Izzah binti Nordin, Nur Syazwani binti Rosli, Pearl Alexandra Pierre dan I Shimin. Ini merupakan isi kandungan video khidmat masyarakat kami, iaitu apa itu COVID-19, simptom COVID-19, statistik COVID-19, cara penyebaran COVID-19, cara mengelakkan COVID-19, cara memakai pelitup muka dengan betul, jenis pelitup muka dan komposisinya, cara menyimpan pelitup muka dengan betul, cara mencuci tangan dengan betul, tindakan yang perlu anda lakukan selepas balik dari negara lain, dan tindakan yang perlu anda lakukan jika mempunyai simptom COVID-19. Baiklah, saya akan mulakan dengan yang pertama iaitu apa itu COVID-19. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM, coronavirus adalah satu family virus yang pada lazimnya akan menjangkiti saluran pernafasan manusia. Novel coronavirus yang baru dikesan di Wuhan, China pada Disember 2019 diberi nama COVID-19. COVID-19 ini merupakan strain baharu coronavirus yang tidak pernah dikenal pasti sebelum ini. Penyakit COVID-19 dapat menyebabkan pelbagai penyakit daripada penyakit selesema, sehingga penyakit yang lebih berbahaya yang boleh membawa kepada kematian seperti penyakit SARS dan MERS-CoV. SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus dan MERS-CoV atau dikenali sebagai Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus. Persamaan antara ketiga-tiga penyakit ini iaitu COVID-19, SARS dan MERS-CoV adalah ketiga-tiga penyakit ini datang daripada keluarga virus yang sama, iaitu virus corona. Namun, angka kematian untuk ketiga-tiga virus ini adalah berbeza. Berdasarkan kajian yang telah saya lakukan, data yang saya peroleh daripada World Health Organization atau WHO, angka kematian untuk COVID-19, SARS dan MERS-CoV adalah sangat berbeza. Untuk virus SARS, angka kematian adalah sebanyak 10%. Untuk virus MERS-CoV, angka kematian adalah sebanyak 37%, dan untuk angka kematian COVID-19 pula, angka kematian masih belum diketahui kerana virus ini masih baru. Namun, kadar kematian untuk COVID-19 pada masa kini adalah sebanyak 1.58 juta di seluruh dunia. Baiklah, yang seterusnya adalah simptom COVID-19. Antara simptom COVID-19 yang ketara adalah seperti demam panas, iaitu suhu badan manusia melebihi 37.5 darjah Celsius, batuk kering, sakit tekak, sakit kepala, sesak nafas atau berasa semput, sering berasa letih, mengalami diarrhea atau ceret-beret, dan yang paling berbahaya adalah mereka yang tidak menunjukkan sebarang simptom atau gejala COVID-19. Mereka yang tidak menunjukkan simptom COVID-19 ini merupakan golongan yang paling berbahaya kerana golongan ini nampak sihat dan mereka juga merasakan bahawa diri mereka sihat dan tidak berpenyakit. Namun, apabila mereka membuat saringan dan pemeriksaan COVID-19, didapati bahawa keputusan mereka positif COVID-19. Mereka yang tidak menunjukkan sebarang simptom atau gejala ini merupakan golongan yang lebih berbahaya berbanding mereka yang menunjukkan simptom yang ketara yang dapat dilihat oleh mata kasar kerana mereka yang nampak sihat walafiat ini memikul beban virus yang sama seperti mereka yang menunjukkan simptom COVID-19. Itu sahaja untuk bahagian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Munirah binti Mahat dari level 200 BAD 9 akan meneruskan pembentangan projek kesedaran COVID-19 iaitu projek khidmat masyarakat BSMM dengan memberi pembentangan mengenai statistik COVID-19 yang akan melibatkan data global dan juga data tempatan.
Sebelum saya memulakan pembintangan mengenai statistik COVID-19, berikut merupakan beberapa laman web rasmi yang digunakan untuk memberi pembintangan mengenai statistik COVID-19 dan anda juga boleh pergi ke laman web ini untuk mendapatkan data ataupun maklumat yang sahih. Yang pertama adalah laman web World Health Organization atau singkatan WHO di pautan yang telah disediakan di slide, dan kemudian adalah laman web daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu laman web tempatan yang boleh didapati melalui berbagai platform. Yang pertama adalah laman web rasmi melalui pautan yang disediakan di slide juga, kemudian di channel Telegram CPRC KM, dan juga boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai COVID-19 di Facebook dan Twitter rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita akan terus pergi ke statistik COVID-19, iaitu statistik yang pertama adalah statistik global. Kita akan lihat dari segi data antarabangsa dan ada beberapa nota penting, iaitu data yang saya ambil ni dikemas kini setakat 12 Disember 2020 pada pukul 9.30 pagi mengikut zon masa Central European Time. Dan kes kumulatif ataupun kes keseluruhan dalam analisis WHO untuk semua negara yang berada dalam analisis ini adalah COVID-19 mempunyai kes kumulatif sebanyak 69,521,294 kes, dan negara pertama yang mempunyai kes kumulatif tertinggi adalah United States ataupun Amerika Syarikat dengan kes kumulatif 15,404,889 kes dan diikuti oleh India, Brazil, Rusia, France, United Kingdom dan Itali. Dan apakah kedudukan Malaysia pada statistik global? Ini adalah kedudukan Malaysia. Kedudukan Malaysia mengikut bilangan kes kumulatif COVID-19 adalah Malaysia berada di tangga ke-80 daripada 235 negara yang berada dalam analisis WHO, dan kes kumulatif yang dimiliki oleh negara Malaysia setakat 12 Disember 2020 iaitu pada pukul 9.30 pagi mengikut zon masa Central European Time adalah sebanyak 80,309 kes. Anda boleh melihat pembandingan kes kumulatif global dan juga kes kumulatif Malaysia di bawah dalam jadual yang disediakan di bawah. Seterusnya, saya akan memberi penjelasan mengenai data ataupun statistik kes COVID-19 yang berlaku dalam negara Malaysia, dan statistik ini akan memberi fokus kepada kes positif mengikut negeri. Kes positif mengikut negeri saya telah ambil pada setakat tarikh 12 Disember 2020 pada pukul 12 tengah hari yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi bilangan kes positif di negara Malaysia pada ketika tersebut adalah 82,246 kes, dan dengan kes baru 1,937 kes, jumlah discharge sebanyak 68,084 kes unit rawatan rapi ICU 121 kes, dengan jumlah kematian sebanyak 411 kes. Dan melihat kepada peta ini, kita akan terus memberi fokus kepada kes tertinggi mengikut negeri, iaitu setakat tarikh yang sama 12 Disember 2020 pada pukul 12 tengah hari berada pada kedudukan paling atas adalah negeri Sabah dengan kes sebanyak 32,495 kes dan diikuti oleh Selangor 20,612 kes, kemudian Kuala Lumpur 7,946 kes, tempat keempat Negeri Sembilan 6,235 kes dan diikuti oleh Kedah 2,809 kes, Pulau Pinang 2,623 kes, Johor 2,467 kes, Perak 2,357 kes, Labuan 1,424 kes, Sarawak 1,075 kes, Pahang 802 kes, Kelantan 466 kes, Melaka 426 kes, Terengganu 250 kes, Putrajaya 215 kes, dan pada tempat terakhir, negeri terakhir iaitu Perlis ada mempunyai sebanyak 44 kes. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Iza binti Nordin, nombor matrik 148987 dan saya dari VAD 7 akan membentangkan tentang bagaimana COVID-19 merebak. Pertama sekali, virus disebarkan melalui batuk atau bersin oleh orang yang telah dijangkiti, dan yang kedua, virus disebarkan melalui sentuhan secara fizikal dengan orang yang telah dijangkiti. Contohnya, seseorang itu bersalaman atau berpelukan dengan orang yang telah dijangkiti, dan yang seterusnya ialah sentuhan pada permukaan objek yang telah dijangkiti. Contohnya, seseorang itu memegang objek yang telah dijangkiti oleh
orang lain dan ataupun menduduki tempat yang telah dijangkiti oleh virus COVID-19. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cara ataupun langkah pencegahan COVID-19. Langkah yang pertama ialah mengamalkan penjarakan sosial dan juga mematuhi SOP. Kita mestilah mengelakkan 3S untuk mematuhi penjarakan sosial ini, iaitu sesak, sempit, sembang jarak dekat. Untuk sesak, kita mestilah mengelakkan tempat yang ramai orang dan juga tempat-tempat orang berhimpun. Dan untuk sempit pula ialah tempat-tempat seperti lift, pantry dan juga kereta api ataupun train. Dan untuk yang ketiga, sembang jarak dekat ialah selalunya seperti dalam mesyuarat ataupun apabila berjumpa kawan lama dan sebagainya, kita mestilah menjaga jarak sosial. Baiklah, yang seterusnya, kita mestilah kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan juga sabun dan pastikan mencuci tangan mengikut langkah-langkah mencuci tangan yang betul. Dan jika tiada air ataupun sabun, kita hendaklah menggunakan hand sanitizer. Seterusnya, jangan sentuh muka anda ketika tangan anda tidak bersih, tidak kira sama ada memakai pelitup muka atau tidak, kerana dikhawatiri virus COVID-19 akan merebak ke mata, hidung dan juga mulut. Sebaiknya jika anda ingin mengelakkan daripada menyentuh muka, anda ada cara yang boleh anda lakukan untuk mengelaknya, seperti memakai perhiasan kegemaran anda di tangan anda untuk meningkatkan kesedaran, dan anda juga boleh menyilam tangan anda ketika anda duduk, dan seterusnya anda juga boleh lakukan aktiviti yang mengelakkan anda daripada menyentuh muka anda, dan sentiasa ingatkan diri anda untuk tidak menyentuh muka anda ketika tangan tidak bersih. Seterusnya, anda perlu menguruskan pelitup muka anda dengan baik, contohnya seperti pakai dengan betul dan simpan dengan betul. Buang selepas digunakan, jangan guna banyak kali, dan anda juga perlu cuci pelitup muka jenis fabric jika ada menggunakan pelitup muka jenis fabric. Dan seterusnya, anda perlu segera mendapatkan rawatan jika anda mempunyai gejala jangkitan ataupun simptom COVID-19. Segera ke klinik berdekatan ataupun pihak yang bertanggungjawab. Dan seterusnya, anda juga perlu mengelakkan daripada melawat negara-negara yang mempunyai kes COVID-19. Selain itu, anda juga perlu mengamalkan pemakaian sarung tangan untuk mengelak daripada virus COVID-19 merebak. Dalam urusan harian anda seperti urusan jual beli, urusan beli belah dan sebagainya, anda perlu memakai sarung tangan, kerana contohnya seperti urusan jual beli, kerana pada duit ataupun wang dikhawatiri ada virus COVID-19 kerana berpindah dari banyak tangan, daripada tangan orang lain ke tangan orang lain. Dan ketika membeli belah, anda digalakkan memakai sarung tangan apabila memegang barang-barang di pusat beli belah, kerana dikhawatiri ada virus COVID-19 pada permukaan objek. Dan seterusnya, anda juga, jika anda penghantar barang atau delivery man, anda juga perlu memakai sarung tangan ketika menghantar barang kepada customer, kepada pelanggan, untuk mengelak daripada virus COVID-19 merebak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazwani binti Rosli daripada VAD 7 akan menerangkan tentang cara penggunaan penutup hidung dan mulut. Yang pertama, cuci tangan anda terlebih dahulu dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Kemudian, sangkutkan pada telinga anda jika ia adalah topeng jenis sangkutan pada telinga. Ikat pada belakang kepala anda jika ia adalah topeng jenis ikatan. Kemudian, bentukkan jalur besi, topeng yang berada pada bahagian atas hidung mengikut bentuk hidung anda. Tarik bahagian bawah topeng muka ke bawah bagi menutupi bahagian mulut dan dagu anda. Akhir sekali, gunakan topeng muka hanya untuk sekali penggunaan sahaja. Buang setelah digunakan. Untuk slide yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang cara memakai pelitup muka yang betul. Cara memakai pelitup muka yang betul ialah pakai pelitup muka dengan menutupi hidung dan mulut sepenuhnya. Manakala, cara yang salah adalah jangan pakai pelitup muka di bahagian bawah hidung, jangan biarkan dagu terdedah, jangan pakai pelitup muka yang longgar,
Jangan pakai pelitup muka di hujung hidung sahaja dan jangan turunkan pelitup muka ke bahagian dagu anda. Terdapat beberapa jenis topeng muka yang ada di pasaran. Antaranya ialah topeng serjeri, topeng kertas, topeng pita, topeng muka, topeng gas dan topeng N95. Tetapi untuk kes COVID-19, kita hanya memakai topeng serjeri ataupun topeng fabrik. Berikut merupakan komposisi yang terdapat dalam topeng muka pembedahan. Lapisan pertama berasa nyaman bersentuhan dengan kulit dan tidak menghambatkan pernafasan. Untuk lapisan yang kedua itu lapisan penapisan, iaitu yang menggunakan serat khusus untuk menyaring bakteria, kuman dan partikel makro yang lainnya. Untuk lapisan yang ketiga pula, ia menggunakan serat teratur iaitu yang berfungsi untuk menyaring udara dan partikel yang berukuran besar. Jika kita ingin memakai pelitup muka jenis fabrik, berikut merupakan komposisi yang terdapat dalam pelitup muka fabrik yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO. Untuk lapisan pertama, sifat bahannya adalah bersifat menyerap air ataupun hidrofilik. Contoh bahan yang digunakan adalah seperti kapas ataupun campuran kapas yang berfungsi untuk menyerap titisan cecair, manakala lapisan tengah pula bersifat untuk menghindar penyerapan air yang diperbuat daripada bahan sintetik bukan tenunan. Contoh bahan yang digunakan adalah polipropilena atau lapisan kapas yang berfungsi untuk meningkatkan penapisan atau menyerap titisan cecair, manakala bahagian luar ataupun lapisan luar adalah bersifat menghindar penyerapan air. Contoh bahannya adalah seperti polipropilena, polister ataupun campurannya. Hal ini adalah untuk mengehadkan pencemaran dari luar daripada menembusi masuk ke hidung dan mulut si pemakai. Untuk slide yang seterusnya adalah cara memakai dan menggunakan semula mask fabrik ataupun pelitup muka fabrik secara selamat. Langkah yang pertama adalah cuci tangan sebelum menyentuh pelitup muka. Kemudian, periksa jika terdapat sebarang kerosakan atau kotor pada pelitup muka. Pegang kedua-dua tali gelung dan sangkutkan pada telinga. Tutup keseluruhan hidung dan mulut. Elakkan daripada menyentuh bahagian dalam dan luar pelitup muka. Dan selepas digunakan, tanggalkan dengan memegang tali gelung. Kemudian, basuh pelitup muka dengan sabun pencuci atau deterjen sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Dan anda digalakkan untuk menggunakan air panas. Kemudian sidai dan keringkan. Dan akhir sekali cuci tangan anda dengan air dan sabun selepas selesai membasuh. Slide yang seterusnya adalah tentang kaedah melupuskan pelitup muka pakai buang ataupun pelitup muka pembedahan. Yang pertama, putuskan bahagian tepi pada tali pelitup muka. Kemudian, lipat pelitup muka ke arah dalam dengan kemas dan ikat menggunakan tali yang telah diputuskan. Kemudian, buang pelitup muka terpakai ke dalam tong sampah yang bertutup. Dan akhir sekali, cuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka terpakai. Baiklah, untuk bahagian seterusnya adalah tentang saranan pemakaian pelitup muka. Untuk pelitup muka 3 lapis disarankan untuk dipakai oleh petugas kesihatan, orang awam yang mempunyai gejala saluran pernafasan, orang awam golongan berisiko tinggi yang berada di kawasan jangkitan COVID-19 dan penjarakan sosial sukar diamalkan, untuk warga emas yang berusia 60 tahun ke atas dan untuk mereka yang berpenyakit kronik, manakala pelitup muka fabrik disarankan untuk dipakai oleh golongan yang tidak mengalami gejala pernafasan dan berada di tempat jangkitan COVID-19 tersebar luas dan penjarakan sosial sukar diamalkan. Selain itu, digalakkan juga
dipakai oleh golongan pekerja dan golongan orang awam yang sihat yang berada di tempat awam. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua MT Exco dan juga ahli-ahli BSMM yang lain. Nama saya Pearl Alexandra Pia Alias Roy Peter dengan nombor metrik 147643. Saya merupakan ahli level 200 BSMM dari VAD 9. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan cara-cara menyimpan pelitup muka dengan betul semasa makan. Ini merupakan cara-cara untuk menyimpan pelitup muka semasa makan, yaitu dengan menyimpan pelitup muka ke dalam beg kertas atau ke dalam beg plastik. Masukkan pelitup muka ini ke dalam beg plastik. Selain menggunakan beg kertas dan juga beg plastik, Anda juga boleh menggunakan mask holder untuk menyimpan pelitup muka Anda semasa makan. Ini merupakan cara-cara untuk menggunakan mask holder. Ambil mask holder tersebut dan letakkan pada pelitup muka Anda. Kemudian lipat mask holder Anda. Lipat mask holder Anda sehingga mask holder tersebut menjadi begini. Meletakkan pelitup muka di bawah dagu, di lengan tangan, dan juga menyangkutkan pelitup muka di telinga merupakan cara-cara untuk menyimpan pelitup muka yang salah. Sekiranya Anda menyimpan pelitup muka dengan cara yang salah, maka pelitup muka Anda akan tercemar. Seterusnya merupakan cara-cara untuk membasuh tangan dengan betul. Kita dinasihatkan agar membasuh tangan kita dengan kerap, lebih-lebih lagi semasa pandemik ini. Ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara untuk membasuh tangan dengan betul. Ada 7 langkah untuk membasuh tangan dengan betul. Yang pertama, basahkan tangan. Letakkan sabun dan ratakan sabun tersebut. Langkah yang kedua, gosok tapak tangan Anda. Gosok tapak tangan Anda seperti ini. Langkah yang ketiga pula, gosok setiap jari dan celah jari. Gosok setiap jari dan celah jari. Seperti ini. Langkah yang keempat, gosok kuku Anda di tapak tangan Anda. Langkah yang kelima pula, gosok belakang tangan Anda. Langkah yang keenam, bilas tangan Anda dengan air yang bersih. Dan langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ketujuh, keringkan tangan Anda dengan tuala atau tisu yang bersih. Itu merupakan cara-cara untuk membasuh tangan dengan betul. Seterusnya, rakan saya akan meneruskan pembentangan ini. Sekian dan terima kasih. Selamat sejahtera saya mengucapkan kepada MT Exco dan ahli BSMM USM. Saya Ishimin, nombor metrik saya ialah 145589. Saya merupakan ahli level 200 dari VAD 6. Hari ini saya akan berkongsi sedikit maklumat tentang COVID-19. Tajuk yang saya akan berkongsi untuk hari ini ialah tindakan yang perlu anda lakukan selepas balik dari negara lain. Okey, pertama,
anda mesti menjalankan ujian COVID-19 ataupun dipanggil swab test dalam bahasa Inggeris. Tidak kira negara yang anda pergi itu ada banyak kes COVID-19 atau sedikit kes COVID-19, anda mesti menjalankan ujian COVID-19 ini. Selepas menjalankan ujian COVID-19, anda perlu kuarantin selama 7 atau 14 hari. Anda boleh kuarantin di hotel, hospital ataupun di rumah sendiri. Inilah mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negeri-negeri masing-masing. Sebelum anda kuarantin, anda akan mendapat kelamping ini. Ada warna-warna lain. Warna-warna ini mengikut kawasan-kawasan yang anda kuarantin itu. Okey, selepas akhir sekali, anda kena menunggu keputusan ujian COVID-19 dalam masa yang anda kuarantin. Anda akan mendapat 2 keputusan, iaitu positif ataupun negatif. Sekiranya anda mendapat keputusan positif, bermaksud anda sudah berjangkiti COVID-19. Jadi, selepas itu, anda perlu mengikut arahan-arahan yang telah diberikan oleh doktor-doktor di hospital. Jika anda mendapat keputusan negatif, maksud anda tidak berjangkiti COVID-19. Jadi, anda boleh balik rumah selepas mendapat keputusan. Okey. Semasa kuarantin, anda tidak dibenarkan keluar dan juga memotong kelamping sendiri. Terutamanya bagi orang yang kuarantin di rumah anda. Anda tidak boleh keluar sesuka hati. Kuarantin di rumah sendiri tidak bermaksud anda boleh keluar untuk jalan-jalan sesuka hati. Anda perlu kekal dalam bilik anda dan tidak berhubung dengan ahli-ahli keluarga anda. Okey, tajuk seterusnya ialah tindakan yang anda perlu lakukan jika ada simptom COVID-19. Ini bagi kes yang tidak pergi melancong tetapi anda rasa anda ada simptom-simptom COVID-19. Okey. Anda perlu menelefon kepada pihak KKM, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, atau JKM negeri-negeri, iaitu Jabatan Kesihatan Malaysia. Okey. Nombor telefon KKM atau JKM negeri-negeri anda boleh mendapat dari website ini. Selepas anda menelefon kepada mereka, mereka akan datang rumah anda dan membawa anda untuk menjalankan ujian COVID-19. Anda tidak boleh melawat ke mana-mana klinik. Jika anda melawat ke mana-mana klinik dan anda betul-betul berjangkiti COVID-19, klinik-klinik yang anda melawat ini terpaksa ditutup selama 7 hari. Jadi, jika anda ada simptom-simptom COVID-19, anda perlu menelefon, tunggu pihak-pihak KKN atau JKN datang rumah membawa anda. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya dan juga daripada kumpulan saya. Terima kasih.